Kemasukan pekerja Bangladesh 500,000 orang untuk apa? Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia, Ikhlas, Datuk Muhammad Rizwan Abdullah berkata pihaknya membantah dengan sekeras-kerasnya kemasukan 500,000 pekerja Bangladesh ke negara ini. Beliau memberi amaran kepada Kementerian Sumber Manusia supaya jangan menjadi hero untuk membawa masuk pekerja Bangladesh kerana kemasukan mereka akan memberi kesan kepada ekonomi Malaysia sehingga akan menyebabkan ramai pekerja tempatan akan kehilangan pekerjaan mereka. Katanya kerajaan sebaliknya perlu menjalankan pemutihan dengan melaksanakan operasi pembersihan terhadap pendatang tanpa izin yang terlalu ramai di negara ini. Beliau mendakwa pekerja asing ini meninggalkan kerja kilang dan melakukan kerja lain seperti membuat wiring dan meneroka hutan. Katanya Ikhlas dan beberapa badan bukan kerajaan NGO akan berhimpun dan membuat bantahan besar-besaran jika kerajaan meneruskan tindakan membawa masuk 500,000 orang pekerja Bangladesh ke dalam negara ini. Beliau juga menyeru Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak bekerjasama dengan kerajaan berhubung isu pengambilan pekerja asing ini. Laksana pemutihan, kerajaan dapat hasil. Kenapa nak ambil yang baharu soalnya? Menurut laporan Berita Harian pada 5 April lalu, Malaysia akan menerima 500,000 pekerja Bangladesh secara berperingkat pada bulan itu. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dipetik media sebagai berkata kemasukan mereka sudah dimulakan. Difahamkan Malaysia dan Bangladesh memeterai memorandum persefahaman MOU pada Disember lalu berhubung pengambilan pekerja Bangladesh berkuat kuasa 5 tahun sehingga Disember 2026. Terdahulu Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menuntut supaya kerajaan menangguhkan kemasukan pekerja asing ke negara ini, khususnya 500,000 pekerja Bangladesh itu. Setiausaha Agung MTUC Kamarul Bahri Mansur berkata sebaliknya kerajaan perlu terlebih dahulu menjalankan kajian impak kemasukan pekerja asing ke negara ini terhadap pekerja tempatan. Lapor Berita Harian. Beliau bimbang kemasukan 500,000 pekerja asing dari Bangladesh itu akan menyebabkan aktiviti buruh paksa tidak dapat dikawal dan memberi kesan kepada ekonomi Malaysia, malah menyebabkan pekerja tempatan kehilangan pekerjaan. Kamarul Bahri berkata MTUC amat bimbang dengan ketibaan 500,000 pekerja Bangladesh dengan alasan oleh kerajaan ia adalah permintaan daripada majikan yang memerlukan pekerja asing untuk meneruskan operasi syarikat. Beliau membangkitkan bahawa MTUC pada tahun 2015 sudah membantah kemasukan pekerja Bangladesh seramai 1.5 juta orang dengan alasan sama iaitu permintaan syarikat. Sebaliknya MTUC mencadangkan kerajaan memberi tumpuan melatih pekerja tempatan dan menaikkan skala gaji. Bagaimanapun selepas 7 tahun berlalu, kerajaan masih gagal menarik minat pekerja tempatan dan gagal menangani isu kekurangan pekerja atau sememangnya majikan terlalu mahukan pekerja asing bagi memudahkan eksploitasi pekerja asing sehingga Malaysia dikategorikan sebagai negara buruh paksa. Malaysia sudah berada dalam negara yang bermasalah berkaitan buruh paksa yang merugikan negara dengan larangan produk minyak sawit serta produk sarung tangan untuk memasuki pasaran Amerika Syarikat adalah bukti isu buruh paksa yang berlaku di Malaysia, tegasnya. Menurut Kamarul Baharin, MTUC sudah memberikan pandangan ketika sesi libat urus berhubung keperluan penggajian pekerja asing pada 27 September 2021 dengan menyatakan bahawa kemasukan pekerja asing diuruskan secara G2G iaitu kerajaan dengan kerajaan dan juga bidang pekerjaan yang spesifik kepada pekerja asing. Bagaimanapun, beliau berkata MTUC curiga kerana ada pekerja asing dipercayai diambil sebagai pekerja am tetapi diarahkan sebagai pemandu kenderaan, penyelia, kerani dan sebagainya sedangkan pekerjaan itu sepatutnya diisi oleh rakyat tempatan. Menurut statistik Tenaga Buruh Malaysia, bilangan penganggur di negara ini pada Januari 2022 adalah seramai 680,400 orang. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata kadar pengangguran adalah 4.2% iaitu penurunan daripada 4.3% pada November tahun lalu. Sementara itu pengangguran di kalangan belia antara umur 15 hingga 24 tahun pula adalah sekitar 13% iaitu 3 kali lebih tinggi daripada kadar pengangguran negara. Di manakah logiknya pengambilan pekerja asing sehingga 500,000 orang ketika hampir 700,000 rakyat Malaysia sedang menganggur. Tak payahlah kita berhujah dengan bangga kononnya pasaran pekerjaan semakin pulih jika yang berduyun-duyun diambil bekerja adalah pekerja asing. Trend kadar pengangguran negara yang dikatakan semakin positif ini akan terjejas jika kerajaan terus dengan dasar liberal pengambilan pekerja asing. Jangan jadi anak di pangkuan diletakkan, kera di hutan pula disusui
Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.